Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini kami daripada kumpulan 7 akan membentang laporan kami menemu bual bersama guru pendidikan Al-Quran sekolah menengah. Jadi Alhamdulillah kami dapat berpeluang untuk menemu bual bersama Ustazah Nurul Ashikin daripada sekolah menengah Ibnu Khaldun. Saya teruskan dengan biodata guru oleh sahabat saya Afiq. Kita bermula dengan biodata guru. Nama ustazah yang telah kami temu buat ialah Ustazah Nurul Ashikin Razali dan jurusannya ialah Ijazah Pendidikan Pengajian Islam dan Sains Kemanusiaan. Beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman dalam bidang mengajar ini. Beliau memulakan pengajaran di Sekolah Agama Staf Keturunan Sudan pada tahun 2001 hingga 2006. Dan beliau melanjutkan perkhidmatan lagi di Sekolah Integrasi Asy-Syakirin Seksyen 13 Shah Alam pada tahun 2008. Dan kemudiannya lagi, beliau telah menyambungkan lagi perkhidmatan beliau sebagai guru di Sekolah Menengah Ibnu Khaldun dari tahun 2009 hingga tahun 2023, iaitu sekarang. Okey, kita meneruskan kepada soalan seterusnya. Soalan pertama yang kami ajukan kepada Ustazah adalah sejarah pendidikan Al-Quran di sekolah yang Ustazah mengajar, iaitu Sekolah Menengah Ibnu Khaldun atau lebih dikenali sebagai SMIT. Pada dahulunya, pendidikan Al-Quran ni bermula dengan sebuah program, hanya program, iaitu program bacaan Al-Quran secara berkumpulan. Contoh program Cintai Al-Quran, program pengenalan Taranum dan lain-lain. Sekarang tasmik dan tilawah secara proses talaki di dalam kelas bersama dengan pelbagai aktiviti yang Ustazah buat dalam kelas. Seterusnya kita sambung kepada soalan yang kedua oleh yang akan dibentang oleh sahabat saya. Okay, soalan yang kedua ialah cara membentuk objektif PDPC dalam RPH. Seperti yang saya dapat daripada Ustazah Syikin, cara beliau untuk membentuk objektif ialah yang pertama, beliau akan membina objektif mengikut ketetapan yang ditetapkan oleh KPM. Iaitu contohnya, pelajar menghafaz surah At-Talaq dari ayat 1 hingga 10. Okay, yang kedua, beliau akan menulis objektif di papan putih sebagai panduan dan makluman kepada pelajar. Dan yang ketiga, beliau akan mengkategorikan pelajar mengikut tahap penguasaan mereka, iaitu ada 3, lemah, sederhana dan tinggi. Contohnya, beliau akan mengkategorikan pelajar mengikut kepada penguasaan pelajar terhadap bacaan Al-Quran. Dan yang terakhir, beliau akan memastikan pelajar dapat mencapai objektif yang ditetapkan pada hari berkenaan. Dan seterusnya kita akan beralih kepada soalan yang seterusnya. Okey, baik. Soalan seterusnya yang kami ajukan kepada Ustazah Ashikin adalah kaedah efektif yang digunakan dalam pembelajaran. Okay, seperti yang Ustazah kongsikan, kaedah pertama adalah guru membaca, pelajar mendengar. Di mana sebagai contoh, Ustazah membacakan sepotong ayat Al-Quran dalam kelas, lalu para pelajar mendengar dan seterusnya para pelajar akan mengikut. Okey, baik. Dan seterusnya adalah kaedah guru muda. Seperti yang dinyatakan dalam objektif PDPC tadi, pelajar dikategorikan mengikut tahap penguasaan mereka, iaitu lemah, sederhana dan tinggi. Jadi, bagaimana kaedah guru muda ini diguna adalah bila mana para pelajar dibahagikan kepada kumpulan dan dalam setiap kumpulan itu akan ada pelajar yang lemah, sederhana dan tinggi. Jadi, pelajar yang menguasai tahap penguasaan dia tinggi akan dijadikan guru muda dalam kelas itu. Okey, baik. Seterusnya adalah aktiviti berselang-seli. Aktiviti berselang-seli ini para pelajar dibahagikan kepada beberapa kumpulan, lalu para pelajar akan memperdengarkan ayat Al-Quran itu secara berselang-seli. Seperti aktiviti lah. Okey, baik. Yang seterusnya adalah kaedah kuis.
kuis ni menimbulkan minat dalam diri pelajar dan pelajar akan lebih tertarik untuk menjawab kuis apabila ada hadiah lumayan yang ditawarkan. Okey, jadi kita akan ke soalan seterusnya. Okey, soalan yang terakhir, mengapakah Ustazah menggunakan kaedah tersebut? Okey, Ustazah Syikin menggunakan kaedah kuis dan kaedah bacaan ketika pengajaran dan pembelajaran supaya lebih mendekati dengan jiwa pelajar. Okey, kaedah kuis seperti teka surah lebih membantu meningkatkan ingatan pelajar. Selain itu, ia juga dapat memberi dorongan kepada pelajar supaya lebih minat untuk menghafal Al-Quran. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.